Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Perarakan Cingge. Kemahiran yang kita akan belajar adalah kemahiran menulis, iaitu mengedit ejaan dan tanda baca. Mari kita kenali tajuk kita hari ini iaitu Perarakan Cingge. Perarakan Cingge merupakan perarakan oleh masyarakat Tionghoa. Semasa perarakan ini, masyarakat Tionghoa dapat memaparkan keunikan dalam masyarakat mereka, seperti persembahan tarian singa dan persembahan kereta hiasan. Seterusnya, mari kita lihat apa itu ejaan. Ejaan merupakan cara menulis bahasa yang betul. Ejaan ialah perkara yang paling penting dalam menulis dan membina ayat. Antara aspek penting dalam ejaan ialah penggunaan huruf dalam sesuatu ayat atau perkataan. Penggunaan huruf. Yang pertama, huruf besar. Huruf besar digunakan pada permulaan ayat ataupun pada kata nama khas. Contohnya pada permulaan ayat, ayah sedang menyapu sampah. Huruf A pada perkataan ayah hendaklah dibesarkan kerana perkataan tersebut merupakan perkataan pertama dalam ayat. Seterusnya adalah contoh bagi kata nama khas. Kakak tinggal di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu merupakan kata nama khas tak hidup, bermaksud tidak bernyawa. Jadi huruf K pada hadapan Kota dan Kinabalu hendaklah dibesarkan. Yang kedua adalah kesalahan penggunaan huruf dalam sesuatu ejaan. Kita dapat lihat contoh di bawah. Bagi ejaan yang salah, Abu sedang mengayuh basikal ke sekolah. Huruf O digariskan kerana ejaan mengayuh adalah salah. Mari kita lihat ejaan yang betul. Abu sedang mengayuh basikal ke sekolah. Jadi, ejaan yang betul untuk perkataan mengayuh adalah menggunakan huruf U. Seterusnya, mari kita lihat apa itu tanda baca. Tanda baca merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat terhadap pembaca semasa melakukan pembacaan. Maksud isyarat ni adalah apa yang perlu dilakukan oleh pembaca semasa melakukan pembacaan. Sebentar nanti, cikgu akan tunjukkan contoh isyarat tersebut. Tanda baca tidak boleh diletakkan sesuka hati dalam sesuatu ayat kerana setiap tanda baca ini perlu diletakkan di tempat yang tertentu dalam ayat berdasarkan kesesuaiannya. Contohnya, tanda noktah atau titik, tanda tanya dan tanda seru diletakkan di hujung ayat. Sebagai contoh, ayat yang akan cikgu beri, emak menanam pokok. Ayat ini merupakan ayat tunggal dan ayat tunggal ini perlu diakhiri dengan tanda noktah atau titik. Seterusnya, kita akan ke aktiviti kenal pasti kesalahan ejaan dan tanda baca. Sebelum itu, murid-murid sila rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3 pada muka surat 93. Sebelum kita mengenal pasti kesalahan ejaan dan tanda baca, cikgu akan bacakan terlebih dahulu petikan pendek ini. 4:30 petang, kami bertolak pulang. Pengalaman menyaksikan perarakan Cingge tidak mungkin dapat kami lupakan. Kami kagum akan kehebatan para peserta yang mengambil bahagian. Aksi akrobatik mereka hebat tetapi ada kalanya mendebarkan. Tiang bendera yang bersaiz besar mampu ditimang di atas dahi, bahu dan dagu. Wah, hebat sungguh mereka. Baiklah, kita akan memulakan untuk mengenal pasti kesalahan ejaan dan tanda baca. Mari kita lihat ayat yang pertama. Kami bertolak pulang. Dalam ayat yang pertama ini, tiada sebarang kesalahan ejaan atau tanda baca. Seterusnya adalah ayat yang kedua. Pengalaman menyaksikan perarakan Cingge tidak mungkin dapat kami lupakan. Jadi sepatutnya murid-murid letakkan titik ataupun noktah selepas perkataan lupakan kerana itu merupakan pengakhiran ayat. Kesalahan kedua yang dapat kita lihat dalam ayat ini adalah penggunaan huruf besar pada kata nama khas dan permulaan ayat. Bagi kata nama khas perarakan Cingge, huruf P dan C sepatutnya dibesarkan. Manakala bagi permulaan ayat iaitu perkataan pengalaman, huruf P hendaklah dibesarkan. Seterusnya kita akan lihat ayat yang ketiga yang bermula daripada
Kami kagum akan kehebatan para peserta yang mengambil bahagian. Jadi kesalahan yang kita dapat lihat di sini adalah kesalahan ejaan pada perkataan pertama permulaan ayat iaitu kami. Jadi huruf K tersebut hendaklah dibesarkan. Seterusnya adalah kesalahan ejaan lain pada perkataan kagum yang sepatutnya menggunakan huruf U. Maksudnya ejaan yang betul adalah KAGUM. Ayat yang keempat, aksi akrobatik mereka hebat tetapi ada kalanya mendebarkan. Terdapat kesalahan ejaan pada perkataan akrobatik kerana ejaan tersebut menggunakan huruf C yang sepatutnya menggunakan huruf K, iaitu ejaan yang betul AKROBATIK, akrobatik. Kesalahan kedua ialah kesalahan tanda baca, iaitu sepatutnya tanda baca koma perlu diletakkan sebelum perkataan tetapi. Jadi ayat tersebut akan berbunyi, aksi akrobatik mereka hebat tetapi ada kalanya mendebarkan. Ayat yang seterusnya, tiang bendera yang bersaiz besar mampu ditimbang di atas dahi, bahu dan dagu. Kesalahan yang dikenal pasti dalam ayat ini adalah kesalahan tanda baca, iaitu murid sepatutnya meletakkan tanda koma selepas perkataan dahi dan bahu. Jadi ayat itu akan berbunyi, tiang bendera yang bersaiz besar mampu ditimbang di atas dahi, bahu dan dagu. Ayat yang terakhir, wah hebat sungguh mereka. Dalam ayat ini terdapat kesalahan tanda baca, iaitu penggunaan koma dan tanda seru. Tanda koma sepatutnya diletakkan selepas perkataan wah dan tanda seru perlu diletakkan pada hujung ayat, iaitu sebelah perkataan mereka. Jadi ayat tersebut akan berbunyi, wah hebat sungguh mereka. Latihan pengukuhan. Murid perlu mengedit teks dengan membetulkan kesalahan ejaan dan penggunaan tanda baca dalam petikan tersebut dalam buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 14.